Duliang Teramat Mulia pada Kesuri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara, Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin, Timbalan Presiden Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF, petang kemarin berkenan menyertai Kongres AFF kali ke-27 yang diadakan secara persidangan video. Semasa persidangan, Major Jeneral Kiev Samath, Presiden AFF, memuji 12 ahli-ahli persatuan atas tindakan tegas dan berkesan dalam menghadapi wabak pandemik COVID-19. Katanya sejak bermulanya wabak tersebut, AFF bekerja rapat dengan ahli persatuan untuk meningkatkan kesediaan dan kemampuan mereka dalam menghadapi cabaran dari sudut kewangan, operasi dan strategi. Wabak tersebut jelasnya memberi kesan buruk di rantau ini menyebabkan ahli persatuan terpaksa menjadualkan semula atau membatalkan liga dan aktiviti kebangsaan persatuan. Menurutnya lagi, AFF akan terus menggunakan pendekatan pragmatik dan menganalisis struktur operasi berkaitan bola sepak. Kejohanan tahun ini dibatalkan sementara Piala Suzuki AFF yang berprestij juga terpaksa dijadualkan semula hingga April tahun depan. Persidangan yang dikendalikan oleh Winston Lee, Setiausaha Agung AFF, juga disertai oleh Pengiran Haji Matusin bin Pengiran Haji Matasan, Presiden Persatuan Bola Sepak Kebangsaan Negara Brunei Darussalam NFABD. Hari Strok Sedunia yang disambut setiap 29 Oktober menekankan mengenai kepentingan bertindak dan mengongsikan kesedaran terhadap salah satu punca kecacatan dan kematian. Kempen sempena Hari Strok Sedunia dilancarkan hari ini di Pusat Pakar Pantai Jerudong PJSC. Dr. Dengku Siti Nur Ashikin binti Pengiran Datuk Paduka Haji Tengah, Pengarah Pusat Neuroscience, Stroke dan Pemulihan Brunei BNSRC, dalam ucapannya menekankan mengenai strok dan penyakit jantung yang mempunyai faktor risiko dan mekanisme yang sama dan kedua-duanya mencatatkan jumlah tertinggi kematian di negara Brunei Darussalam. Justru pasukan perubatan memerlukan pendekatan yang bersepadu dan berterusan bagi mengurangkan faktor risiko bagi penyakit tidak berjangkit melalui pendekatan Whole of Nation. Pelancaran kempen disempurnakan bersama oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Abang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua selaku pengerusi PJSC, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku Timbalan Pengerusi PJSC, dan Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua juga menyampaikan hadiah kepada pemenang pertandingan reka bentuk grafik. Menurut Pertubuhan Strok Sedunia, 1 dari 4 orang seluruh dunia berisiko mengalami strok. Di negara ini, strok merupakan punca keempat kematian, peningkatan 57% jumlah kes sejak 5 tahun kebelakangan. Kempen tersebut menumpukan kepada kepentingan sokongan kepada pesakit yang terselamat dari strok dan penjara mereka yang berhadapan dengan cabaran kecacatan. Antara faktor utama risiko strok termasuk tekanan darah tinggi, kolesterol, diabetes, penyakit buah pinggang yang kronik, obesiti dan rokok. Ia boleh dicegah melalui gaya hidup sihat dan mengawal dengan rawatan yang berkesan. Kerjasama dan perpaduan secara menyeluruh adalah penting terutama semasa dunia menghadapi pandemik COVID-19 pada masa ini dan usaha-usaha hendaklah untuk mencapai sasaran serta matlamat kesihatan global. Menteri Kesihatan menjelaskan perkara itu semasa ucap tama sesi plenari Forum ketiga ASEAN-China dalam kerjasama bidang kesihatan. Forum diadakan secara dalam talian. Forum dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Dr. Ma Xiaowei, Menteri Suruhanjaya Kesihatan Kebangsaan Republik Rakyat China dan dihadiri oleh Menteri-Menteri Kesihatan ASEAN, Setiausaha Agung ASEAN, Pengarah Rantau Pasifik Barat bagi WHO dan pegawai-pegawai kanan serta pakar-pakar kesihatan dari negara-negara ahli ASEAN dan Republik Rakyat China. Forum bertemakan membangun komuniti kesihatan ASEAN-China melalui perpaduan dan kerjasama.
Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar turut mengongsikan perkembangan negara Brunei Darussalam dalam bidang kesihatan. Antaranya pelaksanaan visi negara Brunei Darussalam 2035 melalui Plan Strategik Kementerian Kesihatan 2019 hingga 2023 yang mana pada masa ini dilaksanakan secara pendekatan Whole of Nation, khususnya isu berhubung kait penuaan penduduk, penyakit berkaitan dengan cara hidup dan pemantauan kesihatan melalui teknologi digital. Menteri Kesihatan turut menegaskan di bawah plan strategik itu, kesejahteraan rakyat serta penduduk di negara ini akan sentiasa diberi keutamaan melalui sistem kesihatan yang sedia ada dan seterusnya memberi khidmat yang memfokuskan kepada keselamatan pesakit dan layanan yang terbaik. Pada akhir sesi plenary tersebut, Menteri-Menteri Kesihatan ASEAN dan Republik Rakyat China meluluskan dokumen inisiatif Forum kali ketiga ASEAN-China dalam kerjasama bidang kesihatan yang menggariskan persetujuan antara ASEAN dan Republik Rakyat China dalam mengukuhkan lagi kerjasama dalam menangani pandemik COVID-19 serta bertukar maklumat mengenai penyakit-penyakit tidak berjangkit, ubat-ubatan tradisional, penjagaan kesihatan dan keselamatan makanan. 2 kes aktif sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dan tidak ada kes jangkitan baru COVID-19 dicatatkan hari ini di negara Brunei Darussalam. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara ini, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan 150 kes dengan kes yang sembuh seramai 145 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 9 kes. 567 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatri, manakala seramai 8,313 orang menamatkan pengasingan diri mandatri sejak Mac lalu. Sementara itu, 279 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 76,195 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Mesyuarat Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN atau ATM ke-26 bincangkan langkah-langkah dasar untuk menyokong pelaksanaan inisiatif-inisiatif dan program-program berkaitan dengan sektor pengangkutan di bawah kerangka pemulihan komprehensif ASEAN ACRF yang diluluskan baru-baru ini semasa sidang kemuncak ASEAN ke-37. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia, Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi, mempengerusikan ATM ke-26 dan juga mesyuarat-mesyuarat bersama rakan dialog melalui sidang video. Menteri-Menteri Pengangkutan juga mempertimbangkan aktiviti-aktiviti dan program-program pengangkutan di bawah inisiatif kerjasama dengan rakan-rakan dialog. Mesyuarat juga membincangkan inisiatif-inisiatif khusus bagi memastikan kedaya tahanan sektor-sektor pengangkutan di rantau ASEAN, antaranya bagi memudahkan rangkaian pergerakan barangan, khususnya keperluan asas, pembukaan semula sektor penerbangan awam secara berperingkat dengan mengambil kira perkembangan dan keadaan semasa pandemik COVID-19, pemudahcaraan perjalanan antara negara-negara ASEAN melalui inisiatif seperti pengenalan travel bubbles dan juga pengurusan penukaran kru perkapalan di sektor maritim semasa pandemik COVID-19. Mesyuarat kemudian meluluskan Brunei Declaration on Road Safety 2020 yang antara lainnya menyokong komitmen, sokongan dan kerjasama negara-negara ahli ASEAN bagi pengurangan road fatalities sebanyak 50% dari tahun 2020 hingga tahun 2030 yang juga sejajar dengan prinsip-prinsip utama dalam Stockholm Declaration yang telah diluluskan semasa persidangan ketiga Jemaah Menteri Global mengenai keselamatan jalan raya pada 20 Februari 2020 di bawah pengawal seliaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ia merangkumi keperluan pencapaian objektif termasuk kejuruteraan, pendidikan dan penguatkuasaan, mengurangkan kematian jalan raya dan kecederaan bagi vulnerable road users VRU
seperti pejalan kaki, penunggang basikal, penunggang motosikal dan orang kurang upaya atau mobility melalui sistem keselamatan yang menyeluruh dan pemberigaan serta pembudayaan amalan-amalan terbaik keselamatan jalan raya. Mesyuarat juga melancarkan dan menayangkan video keselamatan jalan raya ASEAN iaitu kompilasi video dari setiap negara ahli ASEAN yang memuatkan usaha-usaha dalam penambahbaikan keselamatan di jalan raya dan mengurangkan road fatalities di rantau ASEAN bagi dekad ini. Selain itu, sebanyak 7 key deliverables diluluskan oleh mesyuarat di bawah sektor pengangkutan iaitu Annual Priorities, Key Deliverables for 2021, Recommendation of the Mid-Term Review of the Kuala Lumpur Transport Strategic Plan, KLTSP 2016-2025, and the Revised Schedule of Actions of the KLTSP 2016 hingga 2025, Implementing Protocol 2, IP2, Aviation Training Organizations of Mutual Recognition Arrangement on Flight Crew Licensing, MRA on FCL, ASEAN Air Navigation Service, ANS Master Plan, ASEAN-wide COVID-19 Operational Guidelines, Guidelines for Improving Standard Procedure for Reporting Road Crashes in ASEAN Member States based on UN Standards, and ASEAN Land Transport Network Map. Dalam pada itu, Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN dan Republik Rakyat China menegaskan semula komitmen untuk memperkukuhkan tindakan secara kolektif dalam menangani pandemik COVID-19. Ia bagi memastikan kelancaran perkhidmatan sektor pengangkutan dan logistik ke arah menyokong proses pemulihan akibat daripada COVID-19. Komitmen tersebut disuarakan semasa mesyuarat Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN dan China ke-19. Mesyuarat dipengerusikan bersama oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia, Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi, dan Tuan Yang Terutama Li Zhongpeng, Menteri Pengangkutan Republik Rakyat China. Semasa mesyuarat, Menteri-Menteri Pengangkutan juga menyambut baik inisiatif Republik Rakyat China untuk sama-sama menyediakan 5-year Successor Action Program 2021 to 2025 under ASEAN-China Transport Cooperation. Semasa mesyuarat Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN dan Jepun ke-18, Jemaah Menteri mengesahkan 3 inisiatif baharu iaitu Guideline for Capacity and Performance Evaluation of Container Terminals in the ASEAN Region, Guideline on Maritime Safety Information Provision Service to Small Boats in the ASEAN Region, dan ASEAN-Japan Action Plan on Environment Improvement in the Transport Sector 2021-2025. Mesyuarat dipengerusikan bersama Tuan Yang Terutama Iwai Shigeki, State Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, MLIT Jepun. Mesyuarat juga meluluskan ASEAN-Japan Transport Partnership AJTP Work Plan yang baharu bagi tahun 2020-2021. Seterusnya, mesyuarat juga meluluskan 3 Key Deliverables di bawah pelaksanaan AJTP Work Plan 2019-2020 mengenai strategi mempromosi pelayaran penyelenggaraan laluan navigasi di rantau ASEAN dan langkah-langkah keselamatan berkaitan dengan laluan kapal di rantau ASEAN. Sementara itu, Peta Jalan Kerjasama Pengangkutan ASEAN dan Republik Korea 2021 hingga 2025 diluluskan semasa mesyuarat Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN dan Republik Korea ke-11. Mesyuarat Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN dan Republik Korea ke-11 dipengerusikan bersama Tuan Yang Terutama Yong Soo Son, Vice Minister of Land, Infrastructure and Transport of the Republic of Korea. Semasa mesyuarat ini, Jemaah Menteri meluluskan Peta Jalan Kerjasama Pengangkutan ASEAN dan Republik Korea 2021 hingga 2025 yang diperbaharui dengan memfokuskan kepada pembangunan sumber manusia, konsultasi pembangunan, kajian feasibility terhadap prasarana serta teknologi dan juga pengurusan. Selain daripada rakan-rakan dialog, Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN juga mengadakan perbincangan dengan United States ASEAN Business Council, USABC.
Konsultasi antara lain bertujuan untuk bertukar-tukar pandangan bagi memastikan kelancaran pengangkutan ASEAN semasa situasi pandemik COVID-19. Mesyuarat juga dihadiri oleh Tuan Menteri Utama Datuk Paduka Lim Jock Hoi, Setiausaha Agung ASEAN. Turut hadir di mesyuarat tersebut ialah Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap di Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi selaku pengerusi Pegawai-Pegawai Kanan Pengangkutan ASEAN bagi tahun 2020 dan dihadiri oleh Pegawai-Pegawai Kanan dari Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan Jabatan serta pihak berkuasa yang berkaitan di bawah Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Kesan pandemik COVID-19 mencabar masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan pantas, merubah mindset serta bekerja di luar norma di samping menjadi inovatif, dinamik dan berdaya tahan. Bahan mengenainya menyusul selepas ini. Masa depan kerja akan sentiasa berterusan dan melibatkan persoalan yang berubah-ubah. Gangguan pada kerja bukanlah satu perkara baru dan dilihat berlaku sejak dari revolusi industri yang pertama. Bagaimanapun dengan adanya globalisasi, kemajuan teknologi yang pesat seperti yang ada pada hari ini, serta kesan pandemik COVID-19 telah meningkatkan evolusi tersebut dan mencabar masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan pantas, merubah mindset serta bekerja di luar norma di samping menjadi inovatif, dinamik dan berdaya tahan. Berucap semasa majlis penutupan program pertukaran belia negara Brunei Darussalam Republik Singapura ke-7 petang tadi, Yang Berhormat Meja Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Aminuddin Ehsan, Pimpinan Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Sri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menyatakan negara bersedia dan pada masa depan survival adalah paling sesuai dan pasti generasi kini akan berupaya melengkapi diri mereka dengan kemahiran yang betul bagi mempersiapkan diri untuk realiti baharu. Indeed, the current shift towards the digital enabled gig economy and working remotely shows a responsive ASEAN youth eager to leave their digital footprint and give us a glimpse of what the future will be like. At the same time, we must also remember it is also about provide the best environment for the individual to grow and thrive and not assume that it is one size fits all. The political will is there, and it is only up to us to ensure that the right mechanism, platform and support will be there for our youth and youth leader. Juga hadir Tuan Menteri Utama Alvin Tan Cheng Hui, Minister of State di Kementerian Kebudayaan, Komuniti dan Belia dan Kementerian Perdagangan dan Industri Republik Singapura. Kedua-dua menteri juga mengongsikan pandangan bahawa program ini menjadi platform penting ke arah mengukuhkan lagi hubungan istimewa kedua-dua buah negara, terutama dalam menyediakan peluang interaksi antara belia dan pemimpin muda. Selain itu, satu sesi perkongsian dan sesi dialog diadakan. Program anjuran Majlis Belia Kebangsaan Singapura secara maya ini bertujuan meningkatkan perkembangan kepimpinan belia dan mempromosikan kolaborasi rentas sektor dalam peserta. Peraduan menulis karangan majalah Naindung Mekar dan juara pelajar pada tahun ini mendapat sambutan yang amat menggalakkan dari 33 buah sekolah rendah, 30 buah sekolah menengah dan 12 buah sekolah agama, sama ada sekolah kerajaan atau swasta. 4 kategori dipertandingkan bagi peraduan menulis karangan majalah, iaitu kategori A bagi majalah Mekar, kategori B dan C bagi majalah juara pelajar serta kategori D bagi majalah Naindong. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Suib bin Haji Abdul Wahab, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Pemenang setiap kategori masing-masing menerima hadiah berupa wang tunai, plag, sijil dan majalah. Juga diselajurkan penyampaian cenderamata bagi penyertaan sekolah terbaik kategori A, B, C dan D serta penjualan majalah terlaris. Majalah Naindong, Mekar dan juga Pelajar merupakan majalah kanak-kanak dan remaja yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai wadah utama dalam memotivasikan dan mendorong penulis kanak-kanak dan remaja menghasilkan karya berkualiti.
Negara Brunei Darussalam pada masa ini dalam musim peralihan. Semasa musim peralihan, cuaca hujan berpetir pada biasanya aktif berlaku pada waktu petang dan malam. Keadaan cuaca yang aktif dijangka berlaku sehingga hujung bulan ini disebabkan oleh pengaruh sistem tekanan rendah yang terletak di kawasan barat Pulau Borneo. Pemangku Timbalan Pengarah Kerja Cuaca Semasa di Temu Bual menjelaskan, semasa musim peralihan, cuaca di negara akan hujan dan ribut petir terutama pada waktu petang dan malam. Cuaca ribut petir terbentuk di kawasan daratan atau pedalaman dan kemudian bergerak keluar menuju ke kawasan pesisiran dan terus menuju ke kawasan laut. Musim peralihan ni kejadian ribut petir pun aktif ni semasa hujan itu. And juga kadang-kadang disertai dengan angin kencang. Tapi keadaan angin kencang ini indah semestinya setiap terjadi hujan berpetir itu indah semestinya disertai angin kencang. Jadinya angin kencang ini berlaku depending on kekuatan pembentukan cuaca itulah. Jadinya for the past yang kita lihat memang sudah hujan berintensiti lebat lah pada hari-hari lepas. Jadinya ada juga yang disertai dengan angin kencang lah. Jadinya masa ini kalau dilihat daripada segi keadaan ombak di negara kita ni masih lagi dalam keadaan sederhana, di paras sederhana sehingga 1.5 meter. Jadinya keadaan ini walaupun kita ni belum lagi mencapai ke paras bergelora, selalunya bergelora ini kalau ketinggian ombak mencapai 2 meter. Tapi walaupun belum mencapai ke paras bergelora masih lagi berbahayalah kepada pengguna bot-bot kecil lah, terutamanya kalau semasa hujan yang berangin ribut atau yang berserta angin itulah. Jabatan Kerja Cuaca menasihatkan orang ramai untuk mengambil perhatian akan risiko banjir kilat terutamanya di kawasan rendah dan mudah banjir semasa hujan lebat dan bahaya kejadian pokok tumbang semasa keadaan berangin. Orang ramai, para pemandu di jalan raya dan juga para pelaut dinasihatkan supaya sentiasa peka dan dengan ramalan, nasihat dan amaran cuaca terkini yang dikeluarkan oleh Jabatan Kerja Cuaca Brunei Darussalam dan mengambil langkah awal atau perancangan yang bersesuaian untuk keselamatan semua. Negara pada masa ini mengalami keadaan cuaca yang tidak menentu dan keadaan cuaca hujan atau hujan berpetir boleh mengakibatkan risiko berlakunya banjir kilat di kawasan rendah dan mudah banjir. Dalam tinjauan kru RTB petang tadi, beberapa buah kawasan rendah yang berisiko banjir dan pedalaman di daerah Tutong ketika ini mengalami banjir berikutan turunan hujan yang tidak menentu. Pemantauan yang dibuat oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat melalui Balai Bomba Lamunin mencatatkan beberapa jalan raya dan rumah penduduk kampung yang dikenal pasti telah terjejas sepanjang Jalan Kerancing, Jalan Pinutan, Jalan Bangkuru dan Jalan Kecil Takuyat di Kampung Bukit Udal adalah tidak selamat untuk dilalui oleh sebarang jenis kenderaan, memandangkan keadaan paras air di kawasan tersebut naik mencecah 1 meter. Manakala bagi pengguna jalan raya melalui kawasan Jalan Rambai dan Jalan Kuala Ungar adalah dinasihatkan untuk berhati-hati ketika melalui kawasan tersebut. Memandangkan keadaan cuaca aktif ketika ini, risiko banjir kilat berlaku di kawasan-kawasan rendah dan mudah banjir terutama jika turunan hujan berintensiti lebat bertembung dengan kejadian air pasang. Orang ramai dan penduduk kampung yang terjejas dinasihatkan untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengambil langkah-langkah keselamatan terutama yang tinggal di kawasan rendah yang sering mengalami banjir demi keselamatan dan kesejahteraan nyawa dan harta benda. Kedutaan Amerika Syarikat di negara Brunei Darussalam mengadakan bengkel kulinari dan perbincangan mengenai kerjaya yang disampaikan oleh Aziz Zaidi, graduan dari Institut Kulinari Amerika Syarikat. Bengkel yang disertai oleh para pelajar dari 4 buah sekolah menengah diadakan di Sekolah Menengah Saidina Ali, Kuala Blythe. Semasa bengkel ini, Chef Zaidi mengungsikan pengalaman semasa berada di universiti dan sepanjang tempoh latihannya di Amerika Syarikat di samping menggalakkan para pelajar mengejar cita-cita mereka. Jeff Barnes, pegawai hal ehwal awam Kedutaan Amerika Syarikat, sementara itu menekankan yang bidang kulinari merupakan sektor yang kian berkembang di negara ini dan program pengajian kulinari ada ditawarkan di Amerika Syarikat.
Percubaan seorang lelaki tempatan membawa masuk 120 botol minuman keras pelbagai jenama gagal apabila usahanya itu dihidu oleh keanggotaan Balai Polis Temburong Pasukan Polis Diraja Brunei semasa rondaan pencegahan jenayah. Semasa kejadian, lelaki tersebut memandu dalam keadaan yang mencurigakan dan melarikan diri. Hasil bantuan daripada peronda Balai Polis Temburong, kereta terbabit telah dijumpai bersembunyi di kawasan sekolah. Suspek beserta barang rampasan dibawa ke Balai Polis Temburong untuk siasatan selanjutnya dan peralihan siasatan akan diserahkan ke Jabatan Kastam dan Eksais Diraja. Senarai kursus bagi skim bantuan pinjaman pendidikan SBPP bagi sidang akademik 2021-2022 dikeluarkan hari ini. Menurut Saran Akhbar Kementerian Pendidikan, permohonan bagi SBPP akan dibukakan pada bulan Februari 2021 melalui laman sesawang rasmi Kementerian Pendidikan www.moi.gov.pm. Kita ikuti maklumat mengenainya. Simpang 735 Kampung Salambigar, Jalan Muara dan kawasan sekitarnya akan mengalami pemotongan sementara bekalan elektrik esok 26 November. Kita ikuti maklumat mengenainya.